Pembekalan tambahan dalam braket 2012-2013 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Yang berhormat, mengikut rekod kita, saya minta Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Johari Mat menyambung berucap sebagai menyambung semalam punya ucapan. Silakan. Dan juga saya maklum sebentar sekejap. Semua ahli yang berhormat yang telah menyatakan ingin berucap, saya mohon kerjasama supaya kita akan tamat majlis kita hari ini. Dan kalau saya berharap semua yang berhormat kalau boleh cakap dengan bernas, begitu tegas dan jangan meleret-leret. Kalau boleh dapat kerjasama, mungkin agaknya kita boleh selesaikan, tamatkan lebih awal. Dan untuk maklumat juga, ahli yang berhormat, jangan lupa baru-baru ni Kementerian Industri Antarabangsa ada menjemput. Kalau sekiranya untuk dalam satu taklimat, andainya dapat kita selesaikan majlis kita pada hari ini awal, mungkin agaknya kementerian itu boleh accommodate dengan izin semua ahli Dewan Negara untuk hadir. Sekian dimaklumkan. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyambung perbahasan yang telah terhenti semalam. Tuan Di-Pertua, semalam saya membincangkan tentang Kementerian Pelajaran, dan di akhir yang saya berhenti semalam ialah membincangkan tentang ada program-program yang diadakan di kalangan pelajar dan juga orang-orang luar selain daripada pelajar berhubung dengan nasyid-nasyid atau munajat yang telah disahkan oleh pihak JAKIM bahawa ia adalah salah. Walau bagaimanapun kita masih lagi kedengaran di corong-corong radio dan juga TV berhubung dengan zikir-zikir tersebut. Semalam saya sebut zikir itu ialah antara lainnya ialah zikir munajat yang berbunyi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Dan saya ingin menyebutkan bahawa zikir ini sebenarnya adalah merupakan satu zikir yang mempunyai kaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pula mempunyai kaitan dengan konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud bermaksud pahaman itu mengatakan bahawa makhluk dan Allah itu hanyalah satu. Seperti duit shilling atau duit RM1. Kalau kita tengok sebelah ini gambar parlimen, sebelah lagi ialah gambar yang di-Pertuan Agong. Tapi hakikatnya satu. Itulah gambaran yang telah diberikan oleh mereka. Ataupun mereka mengatakan ialah ombak dengan air laut itu adalah sama. Tidak ada yang beza. Hal seperti ini Tuan Di-Pertua merupakan satu perkara yang sangat serius yang ada di dalam masyarakat kita dan ditonjolkan kembali. Dan baru-baru ini saya melihat dalam sebuah TV, tapi saya terlupa TV mana, ada seorang pengarang telah mengutarakan sebuah bukunya yang diterbitkan di dalam negara kita berhubung dengan Nur Muhammad, iaitu maksudnya ialah konsep asal usul kejadian alam. Kononnya di dalam buku tersebut dan juga banyak buku-buku lain mengatakan bahawa seluruh alam ini adalah terjadi dari Nur Muhammad, bukan dicipta oleh Allah. Ini adalah satu perkara yang sangat serius dan besar, dan saya berharap perkara seperti ini perlu dilihat dengan serius dan jangan sampai masuk ke dalam kurikulum pelajaran kita ataupun dalam program-program. Dalam hubungan ini juga saya melihat konsep ini telah dicuba diterapkan di dalam masyarakat, di dalam kumpulan-kumpulan kecil-kecil, sehingga dia jadi satu kumpulan yang tersebar luas. Apa yang kita lihat, ajaran-ajaran sesat yang telah difatwakan di Malaysia tidak dapat pisah daripada konsep ini. Tuan Di-Pertua, yang lebih malang lagi, konsep ini akan membawa manusia itu adalah Tuhan
dan Tuhan adalah manusia. Dan ekorannya ialah mereka mengatakan tidak ada dosa dan pahala, dan tidak ada mati dan hidup. Ini adalah merupakan satu perkara yang serius yang perlu ditangani. Begitu juga nasyid-nasyid lain yang kita dengar di corong-corong radio dan juga TV. Antara lain ialah ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nasyid ini selalu dikumandangkan di dalam corong radio, dan ini adalah unsur-unsur Syiah yang telah disebar secara tidak langsung di dalam masyarakat. Baru ini saya bertanya kepada pihak Kementerian Pelajaran, adakah hal ini tersebar di kalangan masyarakat kita, orang-orang tempatan di IPT? Maka kita hari ini saya melihat di dalam akhbar menyatakan kita boleh merasakan perkara itu ada di dalam kalangan masyarakat kita dan di IPT. Tuan Di-Pertua, selain daripada itu, saya juga ingin menyebut bahawa ada unsur-unsur seperti ini disebar secara tidak langsung. Sebagai contohnya ialah Tungkak Ali, Kacik Fatimah. Siapa tak tahu Tungkak Ali? Dan siapa tak pernah dengar Kacik Fatimah? Ini sebenarnya adalah unsur yang disorok masuk dalam masyarakat yang mengandungi unsur-unsur pendewaan terhadap Sayyidina Ali yang lebih daripada sepatutnya, dan itu sebenarnya bukan sahaja untuk mendewa tapi meruntuhkan kerana dia dijadikan simbol seks. Tuan Di-Pertua, kerana itu saya harap perkara-perkara ini kita nampak bersahaja, tetapi dia mempunyai unsur yang mendalam. Dan kalau saya minta bahawa kurikulum pelajaran kita perlu diperhatikan supaya unsur-unsur ini tidak ditampilkan, khasnya tampil di kaca-kaca TV untuk tontonan semua masyarakat. Tuan Di-Pertua, satu lagi perkara yang berhubung dengan Kementerian Pelajaran ialah semalam telah dibangkit oleh Datuk Bun, iaitulah kedudukan gaji para pensyarah. Kita lihat sekarang gaji adalah sama, tidak ada beza antara pensyarah dengan bukan pensyarah. Ia menyebabkan orang tidak mempunyai minat untuk menjadi pensyarah, dan kita tidak boleh tarik orang-orang yang berkualiti dan berkelebar untuk jadi pensyarah. Kalau kita tengok tarafnya sama antara guru sekolah menengah, pegawai biasa dengan pensyarah di universiti. Angka yang sama, skim yang sama. Jadi kalau kita melihat untuk menjadi seorang pensyarah perlu membuat pengajian lanjutan, kajian dan berbagai-bagai. Oleh kerana itu, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai mungkin tidak berminat kerana lambat. Dan kalau mereka tengok skim gaji yang sama, maka disitulah mereka tidak berminat. Dan kerana itu saya merasakan kerajaan perlu memikirkan skim-skim yang menarik untuk pensyarah. Apalagi kita sekarang ini, kita ada universiti penyelidikan. Tuan Di-Pertua, saya nak pergi kepada Kementerian Kesihatan. Apa yang saya nak bangkit di sini ialah dalam persidangan lalu kita telah telah diluluskan, Dewan telah meluluskan tentang akta perubatan alternatif, dan dia telah dijalankan di beberapa buah hospital di dalam negara kita. Ada satu lagi untuk mengawal selia perubatan alternatif ini perlu kepada satu badan untuk mengawal. Jadi dalam keputusan itu telah diputuskan untuk mengadakan satu badan, namun saya ingin mengetahui setakat mana badan itu, adakah dia telah ditubuhkan, siapa anggotanya, kerana perubatan ini terus berlaku, terus berjalan, dan ada berbagai-bagai keadaan yang telah kita tengok di dalam laporan-laporan akhbar dan juga berita-berita. Ada yang mengambil kesempatan daripada perubatan ini, dan juga ada yang boleh membawa kepada pencabulan dan sebagainya. Kerana itu saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian setakat mana kedudukan badan tersebut, badan kawal selia, dan adakah dia telah ditubuhkan, dan kalau ditubuhkan, saya ucap terima kasih banyak.
Kementerian Belia dan Sukan, Tuan Di-Pertua umumnya melihat Kementerian Belia dan Sukan ini merupakan memberi tumpuan kepada golongan muda. Namun masyarakat hanya banyak mengetahui kegiatan Kementerian Belia dan Sukan itu tentang sukannya. Lebih banyak mereka didedahkan dengan program kesukanannya. Sesuai dengan Menteri Belia yang baru, dan orang pun masih belia lagi, saya ingin mengetahui program-program baru yang dicadangkan untuk meningkatkan lagi sumbangan para pemuda kita di dalam negara, dan sehingga mereka akan menjadi dapat memberi impak yang baik kepada perkembangan dan pembangunan negara. Kemudian saya nak pergi kepada Ya Muhammad, ada 2 minit lagi Muhammad, pasal semalam Ya Muhammad dah cakap kan? Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya nak nak pergi kepada amanah ikhtiar. Saya tak tahu kementerian mana. Tak apa, saya rasa boleh dijawab nanti. Amanah ikhtiar merupakan satu proses memberi pertolongan kepada orang-orang yang untuk mencuba diri dalam usaha-usaha. Namun saya ingin pihak kementerian mengkaji balik kaedah pemberian dan juga tunjuk ajar kepada orang yang berkenaan. Kerana saya duduk di kampung Tuan Di-Pertua dan Tan Sri Pertua, saya melihat mereka ini mengambil amanah ikhtiar, tetapi mereka tidak guna untuk memajukan diri dalam perniagaan khususnya. Sebaliknya mereka gunakan untuk membeli barang-barang perhiasan dan apa-apa yang tidak ada kena-mengena, sehingga mereka itu menjadi kesusahan. Dan seterusnya Tuan Di-Pertua, Tan Sri Pertua, sesuai dengan cadangan, dengan ucapan titah baginda yang di-Pertuan Agong berhubung dengan maqasidus syariah dan juga al-wasatiyah, maka sudah sampai waktunya supaya badan-badan induk di dalam negara kita diberi tempat kepada orang-orang yang mempunyai latar belakang pengajian Islam, supaya dapat membantu di dalam merumuskan dan membimbing masalah-masalah. Sebagai contohnya di dalam dewan ini, Dewan Negara ini, Tuan Di-Pertua, saya rasa perlu ada orang-orang yang mempunyai latar belakang pengajian Islam yang baik untuk membantu di dalam urusan-urusan perbincangan kita. Begitulah juga dalam membuat dasar, perlu mereka dilantik dan perlu mereka diberi tempat supaya dasar-dasar itu dapat dipahami menurut Islam dan jangan sampai bercanggah. Begitu juga di dalam membuat bajet. Saya lihat bajet kita tahun lepas dan sebelumnya, walaupun kita mengatakan kita telah mengorak langkah kepada kepahaman Islam dan sebagainya, namun saya perhatikan kalau pinjaman yang diberikan di dalam bajet itu masih kena cas 4%. Dan ini tidak selari dengan maqasidus syariah. Karena itu Tuan Di-Pertua, perkara seperti ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan kita, kerajaan di dalam merealisasikan maqasidus syariah dan sesuai Islam sebagai agama negara. Nampak? Boleh gulung ya, Man? Terima kasih. Tuan Di-Pertua, bajet tambahan ini merupakan satu bajet yang telah dikemukakan, dan saya ingin supaya semua pihak meneliti betul-betul dengan perbelanjaan dan bercermat dan berhemah, kerana setiap sen yang telah diluluskan di sini dan oleh dewan ini merupakan tanggungjawab kepada setiap yang diberi amanah, dan amanah itu kita tahu bukan sahaja ditanya di dunia, tetapi di akhirat nanti kita akan ditanya pula. Hanya sekian, terima kasih. Terima kasih Ya Muhammad, terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Muhammad Datuk Jaspal, selepas itu Yang Muhammad Datuk Olian bersedia. Silakan. Terima kasih.